Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Hafiz bin Muhammad Ripin dan pasangan saya, Cikgu Nurdiana binti Ahmad Razi akan menerangkan mengenai cara-cara guru melaksanakan tanggungjawab profesional dalam memenuhi hak kanak-kanak. Okey, yang pertama, kita akan mengenali siapakah kanak-kanak itu. Okey, definisi kanak-kanak menurut Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai individu yang berumur di bawah 18 tahun. Tetapi secara umumnya dalam masyarakat kita di Malaysia, kanak-kanak ialah individu yang berumur antara 3 hingga 14 tahun. Manakala individu yang berumur 15 sehingga 18 tahun kita mengenali mereka sebagai remaja. Okey, hak kanak-kanak. Hak kanak-kanak pertama kali diperkenalkan pada 20 November 1989 dalam Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations. Mereka telah menerima Konvensyen Hak Kanak-Kanak CRC. Okey. Malaysia secara amnya telah menerima konvensi tersebut pada tahun 1995. Manakala konvensi ini mengandungi 54 artikel dan juga memperkenalkan konsep best interest of the child ataupun kepentingan kanak-kanak. Okey, fokus pembentangan pada malam ini ialah hak kanak-kanak untuk membangun peribadi melalui pelajaran. Keywordnya adalah pelajaran. Okey, hak ini bertujuan untuk memastikan kanak-kanak menamatkan persekolahan rendah dan menghapuskan diskriminasi gender di sekolah rendah dan menengah. Okey, cara-cara guru melaksanakan tanggungjawab profesional dalam memenuhi hak kanak-kanak. Okey, yang pertama, guru perlu meningkatkan kefahaman tentang hak asasi kanak-kanak. Okey, guru yang mempunyai tanggungjawab profesional wajar meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang hak kanak-kanak yang telah digariskan oleh kerajaan. Dengan pengetahuan tersebut, guru akan lebih cakna dengan apa dan bagaimana kanak-kanak boleh mencapai hak mereka. Dengan pengetahuan yang dimiliki itu juga, guru dapat melakukan tindakan yang bersesuaian bagi memastikan kanak-kanak dididik seperti mana yang telah digariskan oleh undang-undang. Sebagai contoh, hak kanak-kanak dan juga gangguan seksual. Guru-guru boleh memberi pengetahuan dan juga maklumat kepada kanak-kanak mengenai apa itu gangguan seksual, sama ada melalui perlakuan, percakapan ataupun ambang seksual. Kanak-kanak juga akan diberitahu mengenai hak mereka untuk melaporkan kepada orang dewasa sama ada guru ataupun waris mereka sekiranya diganggu secara seksual oleh orang dewasa. Okey, di sini adalah Akta Kanak-kanak 2001 yang dikenali sebagai Akta 611. Akta Kanak-kanak ini yang terkini telah dipinda pada tahun 2016. Okey, yang kedua, menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran berdasarkan tahap murid. Okey, di sini sebagai guru perlu menentukan objektif dalam PDP dengan jelas dan saksama berasaskan tahap pencapaian murid. Seterusnya, guru perlu mengenal pasti kaedah PDP yang sesuai supaya murid dapat menguasai kandungan mata pelajaran yang ditetapkan. Dengan penentuan tersebut, guru dapat menyampaikan pengetahuan yang sama kepada semua murid dengan mudah tanpa mengira perbezaan kemampuan dalam akademik. Oleh itu, tiada murid yang terpinggir. Okey, kata kuncinya ataupun keywordnya adalah murid yang terpinggir. Okey, sebagai guru kita tak nak ada murid yang terpinggir. Tak kiralah macam mana tahap kemampuan mereka, kita sebagai guru perlu mencari kaedah ataupun cara yang sesuai dengan tahap kemampuan murid supaya objektif dalam PDP kita tercapai oleh murid supaya setiap murid dapat menerima hasil pembelajaran yang dikehendaki oleh kita. Okey, mereka juga mendapat peluang yang adil kerana setiap murid diberi keutamaan dalam sesi pembelajaran yang diikuti. Okey, di sini kita perlulah bersikap adil. Bersikap adil macam mana? Okey, jika ada murid yang pandai itu, kita tak perlulah fokus kepada dia semata-mata. Setiap kali tanya soalan, kita cuma fokus pada murid yang pandai apa semua. Kita juga perlu memberi peluang kepada murid yang kurang menyerlah dari segi akademik untuk menonjol. Walaupun kita tahu kadang-kadang jawapan yang mereka beri adalah salah.
Okey, dalam masa yang sama, sekolah juga perlu memastikan semua murid dapat mengikuti PDP. Misalnya berdasarkan keperluan dan kesediaan mereka. Di sinilah peranan pihak sekolah, pihak yang lebih besar daripada pihak guru yang terhad di bilik darjah. Okey. Okey, yang ketiga, guru perlu membina hubungan yang baik dengan keluarga murid. Okey, KPM telah menyediakan bantuan dalam pelbagai bentuk, misalnya RMT ataupun kita panggil sebagai rancangan makan tambahan, beasiswa kecil persekutuan BKP dan juga bantuan awal persekolahan yang kebiasaannya berjumlah antara 100 sehingga RM200. Inisiatif ini dilakukan bagi bertujuan untuk memastikan tiada seorang pun kanak-kanak yang terpinggir dan mendapat pendidikan formal di sekolah. Okey, yang terkini, di sekolah rendah dan juga sekolah menengah tiada lagi yuran dikenakan. Semua inisiatif yang disediakan oleh kerajaan ini bertujuan untuk memberi peluang kepada waris menghantar semua anak-anak ke sekolah tanpa sebarang alasan kemiskinan. Okey, guru bukan sahaja perlu mempunyai hubungan yang baik dengan murid, bahkan perlu membina hubungan yang baik dengan keluarga murid secara keseluruhan. Membina hubungan yang baik macam mana? Okey, selain daripada memberitahu prestasi semasa murid dalam akademik kepada waris, guru perlu memberitahu berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang disediakan sama ada oleh pihak KPM ataupun pihak sekolah ataupun pihak PIBG kepada bapa dan waris murid supaya mereka tahu bahawa sekiranya mereka tidak mampu untuk menghantar anak ke sekolah ataupun tidak mampu untuk mengekalkan anak ke sekolah, mereka boleh meminta bantuan dari pihak-pihak yang sepatutnya, sama ada bantuan dalam bentuk makanan ataupun pakaian sekolah ataupun dalam bentuk wang tunai secara one off. Okey, hal ini kerana hubungan baik tersebut boleh membantu guru untuk mengetahui tentang keadaan murid supaya faktor kewangan tidak menjadi satu penghalang kepada ibu bapa untuk menghantar anak bagi mendapat pendidikan formal. Okey, seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, faktor kewangan kita tak nak lagi menjadi salah satu faktor utama murid-murid tercicir daripada mendapat pendidikan. Kerana pendidikan merupakan hak mutlak kanak-kanak. Kerana mereka merupakan generasi yang akan mewarisi negara ini daripada kita. Jadi kita mahu generasi yang akan mewarisi negara ini memiliki pendidikan yang sewajarnya. Jadi faktor kewangan ini kalau secara kasarnya kita boleh katakan sudah boleh diperkecilkan. Kerana apa? Kerana pelbagai bentuk inisiatif telah disediakan oleh pihak kerajaan, pihak sekolah dan juga pihak PIBG. Malahan pihak guru juga kepada anak-anak dan waris untuk menghantar anak ke sekolah. Okey, seterusnya isi yang keempat saya akan serahkan kepada Cikgu Nordiana. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hafiz. Baiklah, saya akan sambung. Okey, yang keempat ialah sikap keterbukaan guru terhadap masalah berkaitan murid. Okey, berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001 pindaan 2016, okey, kita dapat lihat. Okey, berikutan COVID-19, COVID-19 ni, baik keluarga yang perlu berkurung di rumah atas arahan kuarantin atau jika ibu bapa masih belum bersedia menghantar anak-anak di sekolah, maka masalah boleh diatasi dengan membuat perbincangan bersama guru. Hal ini kerana pendidikan ni merupakan hak kanak-kanak yang sangat penting yang mesti diberikan kepada mereka. Okey, jadi menurut akta ini, bagi memastikan murid-murid ni boleh mendapat pendidikan meskipun berdepan dengan hal berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang mana perlu belajar di rumah, maka guru perlu bersikap lebih terbuka terhadap permasalahan yang diadu oleh murid atau keluarga murid.
Maksudnya guru ni perlu bersifat lebih terbuka. Contohnya berkaitan masalah-masalah kanak-kanak lah. Contohnya, jika murid tidak dapat hadir ke sekolah untuk sesi bersemuka, maka guru tu perlu sesuaikan dengan keadaan pelajar. Sebagai contoh, guru perlu lebih kreatif dalam mempelbagaikan medium pengajaran dan membantu murid tersebut dalam pembelajarannya. Hanya kerana melalui cara ini, guru boleh memberikan peluang kepada murid untuk mengikuti setiap sesi pembelajaran yang telah dirangka kepada murid, yang mana boleh murid yang boleh menghadiri sesi persekolahan secara fizikal sekolah serta tidak ketinggalan berbanding murid-murid yang lain. Maksudnya walaupun murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah berikutan dengan pandemik COVID-19, tetapi guru ni perlu, kita sebagai seorang guru, sebagai ibu bapa ni, perlu memenuhi hak kanak-kanak. Sebagai contoh, guru boleh mempelbagaikan kaedah lah melalui PDPR secara atas talian. Maksudnya contohnya membuat video pembelajaran supaya murid-murid ini tidak ketinggalan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, baiklah. Okey, kita lihat hak kanak-kanak mendapat pendidikan formal di sekolah. Okey, kita boleh lihat. Okey, dari segi hak asasi, Malaysia ni telah mentarifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 17 Februari 1995 yang antara lain menggariskan mengenai hak pendidikan bagi kanak-kanak. Hak kanak-kanak dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu hak kepada kehidupan, hak kepada perlindungan, hak kepada perkembangan dan penyertaan. Dalam hal ini, ibu bapa dan penjagalah yang mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk mempertahankan hak kanak-kanak, termasuklah memberi pendidikan kepada mereka. Okey, pendidikan formal di sekolah adalah salah satu cara untuk menunaikan hak kanak-kanak itu. Pendidikan di sekolah ini pula tidak hanya menumpukan kepada perkembangan akademik, tetapi mencakupi kepada aspek lain, contoh insania, personaliti, bakat serta keupayaan mental dan fizikal. Okey, jadi sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, kita perlulah memenuhi hak kanak-kanak, terutamanya berkaitan dengan pendidikan supaya mereka tidak tercicir. Okey, pada tahun 2002 pendidikan sekolah rendah bagi kanak-kanak di Malaysia. Yang kita dapat lihat, dasar pendidikan kebangsaan yang dimaktubkan pada tahun 1957 adalah berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan yang jelas menyatakan bahawa pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah membangunkan laki potensi individu secara menyeluruh. Jadi kita dapat lihat di Malaysia pendidikan ini sangat penting. Setiap kanak-kanak itu wajib diberikan pendidikan, wajib diberi peluang untuk ke sekolah, untuk belajar. Jadi kita perlu hak-hak kanak-kanak ni mestilah dipenuhi. Okey, kita lihat yang berikutnya. Okey, seterusnya kita dapat lihat penyediaan peluang pelibatan dalam aktiviti sekolah. Okey, penyediaan peluang pelibatan dalam aktiviti sekolah lah bagi kanak-kanak. Okey, pendidikan ini tidak hanya tertakluk kepada pendidikan di dalam bilik darjah semata-mata. Namun, pendidikan luar bilik darjah juga sangat penting dalam membina potensi, kebolehan, keupayaan dan personaliti
seseorang murid itu. Maksudnya untuk menyalahkan personaliti dan potensi yang mereka ada. Okey, jadi sebagai seorang profesional, itu seorang guru ni perlulah menjadi pemancing kepada peluang-peluang yang pelibatan murid dalam aktiviti sekolah. Misalnya mengadakan program yang sesuai untuk pembangunan diri murid atau juga menyediakan latihan kepada murid untuk aktiviti tertentu. Contohnya di sekolah banyak aktiviti yang boleh yang dianjurkan oleh guru-guru lah. Hal ini bertujuan untuk kita mencungkil bakat dan potensi yang ada pada seorang kanak-kanak, iaitu dalam memenuhi hak-hak mereka lah. Okey, jadinya contohnya seperti pertandingan berpidato. Maksudnya murid-murid itu dapat meningkatkan keyakinan diri mereka lah. Okey, pendedahan terhadap aktiviti sekolah ni memberi ruang kepada murid untuk mengasah bakat serta potensi yang ada dalam diri mereka, yang mana boleh diguna pakai untuk membina karakter diri yang lebih positif, yang lebih baik. Okey, jadi kita dapat lihat dalam konteks ini, guru adalah sangat maksimum. Peranan guru ni sangat maksimum, sangat besar, kerana guru bukan Okey, maksudnya dalam aktiviti tersebut guru ni perlu memainkan peranan yang sangat besar dan memberikan peluang dan melatih murid sepanjang melakukan persediaan dalam aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Contohnya seperti pertandingan berpidato. Jadi guru tersebut akan melatih kanak-kanak tersebut. Jadi kita dapat lihat peranan sebagai seorang guru dalam memenuhi hak kanak-kanak ini sangat penting dalam mencorakkan mereka. Okey. Proses instructional di dalam atau luar bilik darjah boleh dijadikan platform untuk meningkatkan motivasi murid-murid, pembelajaran dan tingkah laku mereka. Tingkah laku kanak-kanak ni lah. Okey, kita dapat lihat contoh aktiviti yang boleh dilakukan di luar bilik darjah lah. Okey, antaranya aktiviti perkemahan, misalnya pada pertandingan-pertandingan seperti berpidato, pertandingan menyanyi, pertandingan bersajak, dan juga aktiviti co-curricular seperti aktiviti perkemahan dan sebagainya. Okey, seterusnya yang keenam, menyediakan persekitaran yang sesuai bagi perkembangan diri kanak-kanak. Ini salah satu, inilah berdasarkan hak kanak-kanak ni, kita perlu menyediakan persekitaran yang sesuai supaya perkembangan diri kanak-kanak itu lebih baik. Okey, kanak-kanak merupakan golongan yang mudah terpengaruh dengan ajakan rakan dan sebagainya lah. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ini merupakan seorang ataupun individu yang mudah sangat terpengaruh, mudah mengikut.
Okey, kanak-kanak merupakan golongan yang mudah terpengaruh dengan ajakan rakan dan sebagainya. Okey, jadi justru bagi menjaga hak kanak-kanak terutamanya dalam aspek pendidikan, penyediaan persekitaran yang sangat kondusif adalah diperlukan. Hal ini kerana apabila sesuatu persekitaran itu sesuai dengan keadaan kanak-kanak itu, membolehkan kanak-kanak itu berkembang menjadi individu yang lebih baik. Okey, oleh itu guru perlulah menyediakan suasana yang boleh membantu dalam menggalakkan penglibatan murid sekaligus memberi implikasi yang positif terhadap perkembangan diri mereka. Okey, contohnya guru perlulah menetapkan peraturan yang sesuai di dalam bilik darjah bagi memastikan setiap murid itu tidak membawa pengaruh negatif sepanjang proses pembelajaran ni lah, masa pembelajaran, aktiviti contoh aktiviti kurikulum dan co-curriculum dan sebagainya tu. Inilah kita sebagai seorang guru perlulah menyediakan persekitaran yang sesuai hal ini supaya hak-hak kanak-kanak ni dapat dipenuhi. Mereka akan berkembang dengan lebih baik. Okay, jadi kita dapat lihat dalam gambar yang dipaparkan pada skrin. Okey, kita dapat lihat bagaimanakah persekitaran yang kondusif tu. Kita dapat lihat contohnya. Okey, contoh murid-murid kanak-kanak di sekolah rendah, di tadika, kita menyediakan tempat yang baik lah. Contoh kita dapat lihat terdapat berbagai rak-rak buku yang menarik, menggunakan warna-warna yang menarik. Itu adalah salah satu penyediaan persekitaran yang baiklah, yang kondusif. Okey. Jadi dapat dirumuskan ke-6 cara yang dinyatakan ialah merupakan cara guru melaksanakan tanggungjawab profesional dalam memenuhi hak kanak-kanak. Hal ini supaya bertujuan supaya murid-murid ini ataupun kanak-kanak ini dapat menambahkan persekolahan. Sekolah rendah tu dah hapuskan diskriminasi gender di sekolah rendah dan menengah. Sekian sahaja pembentangan dari saya, Cikgu Nordiana Bintan Marazi dan Cikgu Hafiz. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.